Hadi Awang derhaka hina Raja-Raja Melayu. Bukan Anwar saja tolak guna kereta rasmi baru. Anwar bertegas tetap mahu teruskan usul undi percaya. Gabungan kerajaan baru bersih tolak kluster mahkamah sertai kabinet. Pengerusi Pakatan Harapan Terengganu, Raja Kamaru Bahrain Shah Raja Ahmad menggesa pihak berkuasa supaya segera menyiasat kenyataan Presiden PAS, Hadi Awang, yang didakwa berbau hasutan dan menghina institusi Raja-Raja Melayu. Katanya mereka yang tidak mampu mentadbir dengan baik memilih untuk berlaku biadab terhadap Raja-Raja Melayu demi nafsu rakus untuk terus berkuasa. Mereka yang kononnya pernah mendirikan kerajaan Melayu, Islam di Malaysia sepatutnya mencerminkan segala yang baik dan jernih sebagai seorang Melayu dan juga Islam. Malangnya politik songsang pintu belakang langkah syariatan hari ini mempamerkan segala budaya yang jelek dan derhaka, baik dari seorang bergelar ulama dan juga seorang pemimpin Melayu, katanya dalam satu kenyataan. Raja Bahrain merujuk penulisan Hadi yang menggunakan kiasan mengenai pertandingan bola sepak bahawa ada peraturan yang tidak dipatuhi, termasuk memberi masa kecederaan atau ketika seri. Dakwanya walaupun keputusan ada kemenangan untuk satu pihak, ada mata dan gol, tiba-tiba pengadil menambah masa kecederaan untuk memberi peluang kepada mereka yang jelas kalah supaya boleh menang dengan apa cara sekalipun. Kenyataan Hadi itu dibuat 4 hari selepas Yang di-Pertuan Agong melantik pengerusi Pakatan Harapan Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Keadaan ini walaupun Perikatan Nasional Gabungan Hadi mendakwa memperoleh majoriti mudah terlebih dahulu untuk calon Perdana Menterinya Muhyiddin Yassin. Penulisan Hadi secara terbuka kelihatan derhaka, menuduh pihak istana tidak berlaku adil dan melanggar, seolah-olah menipu undang-undang dan seterusnya mencabar tindakan pihak istana. Jika beliau tidak berpuas hati, beliau sepatutnya boleh mengambil tindakan undang-undang melalui mahkamah dan bukan menghina kuasa dan tindakan istana secara terbuka dan berlaku biadab semasa pihak istana sedang cuba membentuk kerajaan yang stabil setelah 32 bulan sebelum ini negara derita memiliki kerajaan yang tidak stabil, katanya. Raja Bahrain berkata, sepatutnya sebagai seorang ulama, Hadi perlu mempamerkan akhlak yang baik terhadap raja dan bukan mencemuh siri paduka dengan penulisan penghinaan terbuka terdedah pada awam. Rakyat berpendapat dua pemimpin bekas kerajaan Perikatan Nasional Melayu Islam ini tidak menunjukkan contoh akhlak yang baik atau mulia yang boleh dicontohi. Dua pemimpin yang bergelar Tan Sri, iaitu darjah kebesaran kurniaan dari Yang di-Pertuan Agong, tidak menunjukkan contoh akhlak Melayu Islam yang baik terhadap raja-raja mereka yang dicontohi rakyat jelata. Raja-raja kita sedang berusaha untuk menyelamatkan negara dari ketidakstabilan politik dan masalah ekonomi yang meruncing hasil kegagalan pemerintahan Kerajaan Perikatan Nasional, katanya. Tambah Raja Bahrain, Islam menuntut umat agar menghormati dan taat serta tidak derhaka pada ulil amri sebagai ketua negara. Pihak berkuasa polis digesa mesti segera menyiasat kenyataan Hadi Awang di bawah Akta Hasutan kerana menghina institusi Raja-Raja Melayu Malaysia, katanya lagi. Keputusan Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim menolak menggunakan kenderaan rasmi baru bukanlah perkara luar biasa kerana perkara yang sama pernah dilakukan oleh Ismail Sabri Yaakob. Perkara itu didedahkan bekas pengarah bahagian komunikasi Pejabat Perdana Menteri Ruhaidini Abdul Kadir yang memberitahu bekas Perdana Menteri itu menolak untuk menggunakan kenderaan kalis peluru yang disediakan kerajaan untuk beliau. Sepanjang bergelar Perdana Menteri, Ismail lebih selesa menggunakan kenderaan jenis MPV yang telah digunakan oleh pentadbiran terdahulu. Bahkan Ismail Sabri juga enggan meluluskan permohonan untuk mengubah suai pesawat khas Perdana 1 bagi kegunaan rasmi Perdana Menteri. Katanya dalam satu hantaran di Facebook bertajuk "Di sebalik nama Ismail Sabri". Menurutnya Ismail juga terus tinggal di rumah peribadi dan memilih untuk tidak berpindah ke Seri Perdana meskipun kediaman rasmi Perdana Menteri telah indah diubah suai. Anwar sebelum ini berkata tiada pembelian kereta rasmi baru untuk kegunaannya dan sebarang ubah suai pejabatnya bagi mengelak pembaziran di bawah pentadbirannya. Beliau juga dilaporkan menolak untuk menggunakan Mercedes S600 yang telah dibeli dan diperoleh Jabatan Perdana Menteri JPM untuk kegunaan rasmi Perdana Menteri sebelum beliau memasuki pejabat. Langkah tersebut diambil kerana saya tidak mahukan sebarang perbelanjaan baru dibuat ke atas saya, katanya. Anwar mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri ke-10 pada Khamis lalu selepas Pakatan Harapan membentuk kerajaan perpaduan dengan Barisan Nasional dan Parti Blok Borneo. Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia akan tetap meneruskan usul undi percaya terhadap kepimpinannya apabila Parlimen bersidang pada 19 Disember. Ini meskipun terdapat pihak termasuk Ahli Parlimen Bukit Gelugur, Ramkha Pasing yang berpandangan undi percaya tidak diperlukan kerana mempunyai sokongan majoriti yang jelas.
Ya benar, ram kapal gunakan isu penafsiran Perlembagaan Persekutuan sebab majoriti jelas. Tapi saya juga bincang tadi, kita punya pandangan bukan saja keperluan Perlembagaan Persekutuan, tapi saya fikir keabsahan itu juga dari segi persepsi politik penting. Jadi kita akan teruskan dengan undi percaya pada 19 Disember, katanya kepada pemberita selepas mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan yang pertama sejak menjadi Perdana Menteri. Sebelum ini ram kapal berkata, undi percaya hanya digalakkan sekiranya terdapat keraguan sama ada sesebuah kerajaan mempunyai majoriti di Parlimen. Ram kapal berkata adalah lebih penting untuk memberi tumpuan kepada isu-isu seperti pembentangan belanjawan negara dan bukannya membuang masa pada undi percaya yang tiada tujuan. Keputusan Anwar untuk membentangkan undi percaya pada 19 Disember dianggap sebagai langkah berisiko oleh sesetengah pihak kerana ia berpotensi menyebabkan Perdana Menteri yang baru dilantik itu kehilangan sokongannya hanya 24 hari selepas memegang jawatan. Anwar mengambil langkah itu selepas Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin menimbulkan keraguan terhadap jumlah sokongan yang diterima Anwar. Bagaimanapun, Pengerusi Barisan Nasional Ahmad Zaid Hamidi mendedahkan bahawa Barisan Nasional akan memberikan sokongan penuh kepada Anwar selaras dengan titah baginda mengenai pembentukan kerajaan perpaduan. Dipercayai bahawa Anwar akan mendapat sokongan Barisan Nasional, Gabungan Parti Sarawak GPS dan Gabungan Rakyat Sabah GRS dengan sokongan tambahan daripada Ahli Parlimen Muda, Warisan, Parti Bangsa Malaysia PBM dan beberapa ahli parlimen bebas. Gabungan Pilihan Raya Bersih dan Adil atau Bersih menolak dengan tegas sebarang pelantikan mana-mana wakil rakyat yang sedang menjalani pendakwaan jenayah ke sebarang jawatan kabinet. Menerusi satu kenyataan hari ini, Bersih berkata, ini kerana hanya demikian boleh akan menjejaskan integriti dan kepercayaan rakyat terhadap Jabatan Peguam Negara AGC dan Badan Kehakiman. Bersih juga mengingatkan bahawa gerakan politik sedemikian boleh menimbulkan keraguan terhadap integriti kerajaan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan mencemarkan reputasi negara. Bersih berpandangan bahawa sehingga dan melainkan kedua-dua pihak pendakwaan dan kehakiman benar-benar bebas daripada pengaruh politik, ahli politik yang masih mempunyai kes mahkamah mengambil jawatan eksekutif adalah langsung tidak boleh diterima. Ini kerana sebarang pembebasan akan dilihat sebagai pemberian pengampunan kepada mereka yang di pihak eksekutif sekalipun jika kes mereka secara meritnya layak dibebaskan. Hal ini akan melumpuhkan keyakinan rakyat terhadap kedua-dua AGC dan kehakiman, kata kenyataan yang dikeluarkan oleh jawatankuasa pemandu Bersih. Bersih juga meluahkan kebimbangan dengan cadangan pihak tertentu dan individu supaya Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dipertimbangkan untuk jawatan timbalan Perdana Menteri dalam pembentukan kabinet baru nanti. Zahid masih dalam pembicaraan untuk 47 pendakwaan jenayah pecah amanah dalam kes Yayasan Akal Budi walaupun beliau telah dibebaskan daripada 40 tuduhan rasuah skim visa VLN oleh Mahkamah Tinggi pada 22 September lalu. Pasukan pendakwaan juga telah mengemukakan rayuan untuk kes tersebut, kata Bersih. Bersih juga menggesa semua pihak dalam parti campuran supaya mengelak daripada menamakan individu yang sedang berdepan dengan kes mahkamah untuk pertimbangan Perdana Menteri. Wakil rakyat yang sedang menjalani kes rasuah seperti Pengerusi DAP Lim Guan Eng, Presiden Muda Syed Saddiq dan Pengerusi Barisan Nasional Sabah Bung Mokhtar Radin tidak boleh dilantik ke dalam kabinet sehingga kes mereka selesai sepenuhnya oleh mahkamah tanpa sebarang campur tangan eksekutif melalui Jabatan Peguam Negara, kata Bersih. Badan Pemantau Pilihan Raya itu juga mengulangi keperluan mendesak untuk mereformasi AGC dengan memisahkan kuasa mendakwa kepada sebuah jabatan pendakwa raya yang bebas. Sebagai langkah segera, peranan pendakwaan perlu dipindahkan sementara Peguam Cara Negara, jawatan kedua yang tidak politik di Jabatan Peguam Negara. Ini untuk mengambil pendirian neutral terhadap semua kes yang sedang berjalan, terutamanya melibatkan ahli politik. Pengurusan kes-kes ini tidak boleh dijadikan alat tawar-menawar untuk pembentukan kerajaan atau kabinet, katanya lagi.